Selamat tengah malam. Kisah yang pertama ingin saya bacakan pada malam ini, saudara. Ini berkenaan dengan satu kejadian. Ini datang dari pendengar kita, Puan Nuraini berkongsi. Katanya, Casey, berkenaan dengan mak Puan Nuraini. Dia ni dah dalam keadaan nyanyuk. Kadang-kadang kenal orang, kadang-kadang dah tak kenal. Apa yang berlaku, Casey? Sampaikan anak Puan Nuraini pun, anak-anak saya takut dengan nenek dia, Casey. Dalam rumah saya ada seekor burung kakak tua. Burung ini suka menyakat orang. Dah bijak, pandai. Pada waktu itu, baru-baru tu, ada seorang anak kakak ni bawa kawan sekolah dia balik. Balik ke rumah datang, tunjukkan burung peliharaan, burung parrot ataupun burung kakak tua yang diletakkan dekat kawasan tingkap dapur. Kawan sekolah datang, kemudian biasalah budak-budak. Mereka ni baru darjah 5. Dia tunjukkan dengan semangat pergi dapur. Jadi burung parrot kakak ni, kata Kak Nuraini, boleh meniru. Nanti orang cakap apa, dia akan tiru satu perkataan. Selalunya satu perkataan yang dia tiru tu perkataan yang paling akhir kita cakap. Budak ni pula, kawan anak kakak dekat dapur, dia bersiul. Dia tengok burung parrot ni, dia cuba bersiul. Kemudian burung kakak tua ikut suara siulan kawan kepada anak kakak. Setelah mereka bermain, kemudian mereka pun pergi ke depan. Kakak pun dah siapkan makan. Jadi kita menjamu selera bersama-sama. Pendengar Ria 897, apabila sedang makan, burung kakak tua yang ada dekat dapur tu masih lagi bersiul. Dia ulang lagi siulan yang dibuat oleh kawan kepada anak kakak. Dan apa yang berlaku? Burung kakak yang kakak pelihara ni pada waktu malam akan buat bunyi siulan yang sama. Dia akan bersiul. Jadi mak kakak yang nyanyuk ni, kadang-kadang kakak memang tak benarkan dia pergi dapur. Yalah Casey, dapur ni banyak periuk-periuk, lauk pauk yang panas, licin kadang-kadang. Pendengar Ria 897, mak kakak nyanyuk. Dia ni kadang-kadang dia akan cakap, "Ada apa tu dekat tingkap? Aku takutlah, tutupkan tingkap boleh tak?" Nanti dia akan panggil, Hani, 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 Hani. Selalunya dia akan panggil nama kita. Dia akan buat kita rasa bingit. Dia panggil nama berkali-kali. Kadang-kadang datang, nanti, "Ya mak, siapa panggil kau? Aku tak panggil kau pun." Jadi pada malam tu, dia cakap dengan saya. Dia panggil, "Hani, Hani, 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 Hani." Saya datang, "Ya mak, ni tingkap tu ada perempuan ni, muka seram lah ni, tutupkan aku." Saya pun pergi dengan niat tak nak takut mak aku nyanyuk. Aku tutup tingkap. Dah tutup tingkap, saya tulis belakang, mak saya ni yang jalan pun nak kena dipapah, nak kena dipegang. Kalau tidak jalan pelan, takut terjatuh. Tengah baring dekat atas katil, dia bunyi bersiul, Casey, sama macam burung parrot ataupun burung kakak tua yang ikut bunyi siulan kawan kepada anak kakak. Bayangkan pendengar Ria, mak kakak tengah baring dekat atas katil, tengah baring. Setelah dia kata tutup tingkap, dia bersiul, Casey. Mak,
Buat apa tu, Mak? Mak, dia tetap akan bersiul. Tak henti-henti dia bersiul. Pendengar Ria 897 FM. Mak, dah lah Mak, jangan bersiul lah Mak. Mak. Apa? Aku tak bersiul lah, kata mak saya. Casey, sejak malam tu, burung kakak tua bersiul, mak kakak pun akan ikut bersiul. Sampaikan rumah tu bunyi siulan kuat, Casey. Tengah tidur dengan anak-anak dapat dengar. Suami tanya, mana mak belajar ni bersiul? Itulah dari burung tu. Kawan Imran datang rumah itu hari. Dia bersiul dengan burung tu ikut. Sekarang mak pun dah ikut. Seram lah abang saya. Tak apa. Nanti besok abang cakap dengan mak. Casey, beberapa hari telah pun berlalu. Anak kakak tengah tidur, terpekik. Nenek dia yang jalan pun nak kena pegang, dekat dalam bilik. Dalam gelap, sedang perhatikan anak tengah tidur sambil sedang bersiul. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya baca ni pun saya tersekat-sekat meremang bulu rumah. Dah lah gelap konti ni Jadi mak kakak membuat anak kakak rasa takut. Kakak terdengar pekikan. Masuk dalam bilik anak, kakak buka lampu. Anak menangis kedua-duanya sekali. Anak lelaki kakak menangis. Satu abangnya darjah 5, adiknya darjah 3. Kedua-duanya menangis. Adik menangis. Saya tanya kenapa. Dia terperanjat sebab abang dia menangis. Abang tanya, kenapa bang menangis bang? Mak, nenek datang whistle dalam bilik. Pergi dekat bilik mak. Tengok mak kakak tengah tidur, Casey. Mak. Ni ada apa ni? Mak tadi masuk bilik budak-budak tak apa mak, tak apa. Casey, mak saya benar-benar mata mengantuk. Kita boleh dapat lihat orang tu baru bangun tidur dengan orang tu segar. Mak saya memang baru bangun tidur. Cakap dengan abang, dengan adik. Abang adik, tak apa. Ibu ambil tilam, ibu tidur temankan abang dengan adik malam ni Akhirnya anak kakak dua-dua tidur di atas lantai dengan kakak, beralaskan tilam. 2 tilam kami alas. Kakak tanya dengan abang, abang, tadi abang nampak ke abang mimpi? Abang nampak bu. Abang dengar orang bersiul. Abang buka mata nampak nenek dekat tengah-tengah tengah bersiul kat gelap-gelap. Tak apa bang. Abang jangan takut. Mama dekat sini Abang tidur. Itu anak saya. Malam berikutnya, saya pula yang kena. Waktu tu saya sedang siapkan bekal untuk suami. Suami saya kalau dia kerja keluar pagi, pukul 4 pagi dia dah bangun, 4.45 dah keluar rumah. Ada kalanya dia kalau nak makan sesuatu, dia akan beritahu saya, sayang, nanti kalau abang shift pagi boleh gorengkan ni tak? Jadi suami saya pada waktu itu dia minta sesuatu. Saya pun siapkan bahan-bahan sebelum tidur. Saya keluarkan daging, dia takut keras. Sayur-sayur dah potong semua. Pagi bangun, campak-campak masuk kuali, goreng, bungkus, kasih suami bawa bekal. Jadi saya akan bangun. Kalau suami keluar kerja pukul 4, bangun pukul 4, keluar 4.45, saya akan bangun pukul 3 Casey, untuk goreng, siapkan bahan-bahan semua. Kemudian baru kejapkan suami untuk mandi. Dekat dapur anak saya 2 orang tengah tidur, suami tengah tidur pukul 3 pagi Casey. Sibuk keluarkan periuk, tuang minyak kasi panas. Mak saya nampak dekat ruang tamu ada orang tengah duduk dekat sofa, tengah bersiul Casey pukul 3 pagi. Pendengar Ria 897 FM. Mak ke tu?
Bersiul tak henti-henti. Mak, kenapa mak pukul 3 pagi mak duduk depan bersiul? Pergilah tidur. Burung kakak tua yang dekat dapur ni. Hantu. Casey, burung kakak tua kata hantu. 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 Kurang asamnya burung. Mak. Kakak pun pergi dekat sinki cuci tangan. Kemudian dah lap pergi dapat tengok dalam bilik mak kakak sedang tidur. Casey, kakak pun dah tak sedap hati. Gangguan ni dah berterusan nak dekat seminggu, Casey. Akhirnya kakak jumpa seorang ustazah. Kakak beritahu masalah. Ustazah kata, dalam rumah tak baik bersiul. Bersiul tu adalah alunan muzik untuk syaitan. Macam mana ustazah? Tak apa. Burung kakak tu awak cuba. Cakap dengan dia, ajar dia benda lain. Jangan kasih bersiul. Ustazah rasa mak awak tu ikut bunyi burung. Dalam rumah tu ada benda lain. Dah bersiul, konon-konon memanggil dia datang. Casey, sampai ke saat ini burung kakak tua peliharaan kakak suruh jangan bersiul, buat benda lain, dia akan buat. Tetapi dia akan patah balik dengan bunyi siulan. Mak kakak kadang-kadang tengah baring atas katil, kakak dengan anak dengan suami dekat ruang tamu sedang tonton TV. Kadang-kadang anak dalam bilik, kakak dekat dapur. Nanti dengar mak kakak bersiul, Casey, dalam bilik tidurnya. Sampai sekarang, Casey, kalau ada Casey kenal sesiapa yang boleh bantu, boleh tak tanya pada mereka apa yang perlu kakak buat. Kakak naik seram, takut. Budak-budak pun takut. Dah kerap dah kakak tidur dengan anak-anak dalam bilik. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, itu dah kisah yang pertama berkenaan dengan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Kisah berikut ini ingin saya bacakan kepada anda semua. Ini adalah pengalaman datangnya daripada Muhammad Ahmad Saiful. Katanya Ahmad Saiful, selamat tengah malam Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12 yang sedang bersama dengan Casey pada pagi ini. Saya Ahmad Saiful, saya ingin berkongsi kejadian yang berlaku. Ini ketika saya menyewa sebuah chalet, dan ini merupakan chalet keluarga lah. Ingin meraihkan ulang tahun anak saya yang ke 8 tahun. Jadi kami pun telah menyewa sebuah banglo chalet. Banglo chalet ini terletak dekat kawasan Pasir Ris.
tak nak sebutkan nama lebih tepat lagi di manakah chalet ini berada, tapi salah sebuah chalet di Pasir Ris. Pendengar Misteri Jam 12. Apa yang dikongsi sama dalam rancangan ini, kata Ahmad Saiful. Saya ni nak juga meraihkan hari ulang tahun perkahwinan saya sama dengan anak. Jadi ulang tahun perkahwinan saya dengan hari lahir anak nak dekat tarikhnya. Hari lahir anak pada tanggal 2 September, ulang tahun perkahwinan adalah pada tanggal 5 September. Jadi saya merancang benda ni semua, merancang dengan sendiri. Saya sendiri yang beritahu saudara mara saya yang menjemput mereka, tapi saya kata jangan bila orang lain, dan saya sendiri yang usaha dapatkan chalet, dan inilah yang saya alami. Sebenarnya pada satu malam sebelum berlangsungnya majlis yang mana saya jemput ahli keluarga yang lain, saudara mara, untuk bermalam di chalet untuk memberikan kejutan, saya datang chalet itu dulu. Saya datang seorang diri dengan membawa beberapa barang-barang dekorasi. Barang-barang masakan dan sebagainya semua akan dihantar esok pagi dekat chalet ini, yang mana saya beritahu isteri yang saya malam tu kerja shift malam. Jadi sebenarnya waktu tu adalah hari cuti, off day saya. Saya pun keluar secara senyap macam biasa, macam nak pergi kerja. Dan apa yang berlaku, saya keluar rumah sekitar jam 9 malam. Jadi sampai dekat chalet ni, saya pun sebenarnya nak telefon beberapa orang members lah untuk datang tolong. Saya telefon ada 2 orang kawan saya, kedua-duanya sibuk kerana saya janji mereka esok pagi baru saya perlukan pertolongan. Tapi malam tu tiba-tiba saya buat keputusan untuk jemput 2 kawan untuk tolong pasang dekor, tetapi dua-dua tak boleh datang. Akhirnya saya seorang yang pasang di banglo chalet yang terletak di salah sebuah kawasan, iaitu di Pasir Ris. Jadi sampai dekat banglo chalet ni, saya pun buka pintu lah. Wah, 2 tingkat besar. Ada bahagian ada 2 bahagian bangunan bahagian tempat bilik tidur. Kemudian kena jalan depan sikit, itu bangunan ruang tamu dan juga bangunan living room. Di belakang tu ada tempat barbecue chalet. Jadi saya pun buka lah lampu. Kemudian saya mulalah buka TV, saya pasang radio sikit nak kasih lagu. Saya ambil barang-barang dari kereta sedikit, pasang apa yang perlu, tiup belon dan saya tampal stiker, tampal banner dan macam-macam lagi saya buat lah, semua seorang diri. Saya tak nak memberitahu saudara mara saya untuk jemput mereka datang, sebab saya takut nanti terlepas cakap pada isteri. Maklumlah kalau members ni lain sikit Casey. Jadi pendengar Ria 897 FM, ketika saya sedang pasang ulang-alik keluar masuk kereta, kemudian saya teringat sesuatu, saya nak kena belilah. Jadi saya pun tinggalkan chalet tu, saya naik kereta, saya keluar daripada kawasan Pasir Ris, pergi ke salah sebuah kedai berdekatan. Bila saya balik ke chalet dah pukul nak dekat pukul 11 lebih malam. Letakkan kenderaan, saya buka pintu, tiba-tiba saya dapati macam ada sesuatu yang tak kena. Masuk dalam, sedang berjalan ni, bau pacai kuat sangat. Bau pacai begitu kuat pada malam yang disebutkan. Jadi saya pun tak nak fikir yang bukan-bukan, sebab saya akan bermalam dekat chalet ni seorang-seorang. Saya pun masuk dalam, saya buat apa yang patut, apa yang boleh, apa yang saya mampu. Saya pasang banner lagi, betulkan belon, tengok sun-sun balik kerusi yang ada. Dan kemudian dah tengok semua dah okey, saya pun duduk depan TV sambil tu saya makan. Jadi sebelah kiri chalet ni adalah bangunan yang mana bahagian bawah tu tangga naik ke atas, atas tu semua adalah bilik-bilik tidur Casey. Jadi tengah makan ni, saya nampak dekat atas sebelah mata saya sebelah kiri ni, kelihatan macam ada orang sedang jalan dekat koridor bilik tidur. Saya toleh Casey, saya nampak dengan jelas ada seorang perempuan. Perempuan ni sedang berjalan dekat koridor. Ni salah bilik ke perempuan ni? Saya pun dengan segera batalkan makan. Kemudian saya pergi, "Miss, hello." Dia jalan, perempuan ni jalan. Kemudian dia masuk bilik paling hujung dekat chalet ni. Saya pun naik ke atas. Bila naik atas, bau pacai tadi mula dapat saya bau lagi. Kali ini kuat Casey baunya, dan meremang bulu roma, memberitahu, menandakan
jangan saya teruskan niat untuk menyegah apa yang saya nampak awal tadi. Jadi pendengar Ria 897, setengah jalan ni, ya Allah, kuatnya bau pacai. Saya pun batalkan niat, turun bawa balik, saya makan. Dah habis makan, dah cuci tangan, duduk dekat sofa. Sekarang saya fikir ni, nak naik bilik tidur ataupun nak tidur dekat bawah. Fikir punya fikir, tak apalah. Bilik tu pun seram, tempat atas. Tadi pun nampak sesuatu yang tak diingini. Saya pun tidur dekat sofa yang ada di ruang tamu tingkat bawah. Jadi saya tidur, lampu menyala, TV menyala, takut Kesi. Tengah baring tidur, Kesi, tiba-tiba Kesi bau pacai tu sekarang dah berada dekat ruang tamu. Kuat Kesi bau dia. Saya ambil handphone, saya call salah seorang member lagi. Aku betul-betul perlukan korang punya pertolongan lah. Ada something happen lah, tolong lah. Urgent. Dua-dua kawan saya yang kata tak boleh datang tadi, mereka terpaksa datang. Kemudian ada apa? Ada nak tolong apa? Saya pun cerita pada mereka. Yang saya katakan, korang temankan aku boleh tak? Kena marah ke si? Kau tak cakap siang-siang. Aku datang tak bawa baju, tak bawa seluar. Tak apalah, besok kau balik lah pagi. Bila saya ceritakan, mereka terperanjat sebenarnya. Dan mereka pun takut. Sama dengan saya bertiga, takut nak tidur dalam bilik. Akhirnya kita semua tidur di atas lantai dekat ruang tamu chalet di Pasiris. Misteri Jam 12. Baik saudara, terima kasih pada anda. Saya tadi baru live di Bigo. Malam ni, malam esok mungkin berehat lah. Hari-hari live ni ada kes kronik juga. Rasanya macam orang sedang memerhatikan. Tadi saya on air, off air saya bila saya baca kisah yang pertama, saya tutup lampu. Tiba-tiba meremang. Boleh terbayangkan, walaupun tak pernah nampak wajah mak kepada Puan Nurhaini, tapi boleh bayangkan mak dia bersiul dekat dalam gelap. Seram. Ada kata di sini, Casey, ya Allah, ini di Facebook Ria, katanya pengalaman Casey yang pertama tadi tu seramnya. Kakak dengar boleh tercabut jantung. Itu dia. Terima kasih juga pada rakan-rakan yang ada di Facebook Ria di bawah poster DJ Casey tu. Terima kasih pada Mizi Dodol. Selamat malam mendengar MJ12, kepada geng Momok sedang bertugas sebagai pengawal keselamatan dari Johor Bahru. Kisah-kisah menarik bro. Wah, terima kasih pada abang pengawal keselamatan kita yang sedang mendengar Ria 897 FM. Wow, seram Yang ini Firdaus Evans katanya, selamat bertugas Casey, hati-hati ada benda dekat belakang. Ada belakang tembok. Yang ini kata kiriman seterusnya saya nak bacakan. Okey, pengalaman selanjutnya ini adalah satu kisah yang mana melibatkan mana tadi? Okey. Baik, kisah ini datang daripada pendengar kita yang mendengar rancangan MG12. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nana. Saya pendengar Misteri Jam 12, berasal dari Shah Alam, Malaysia. Casey, kalau boleh bacakan kisah saya. Ini adalah pengalaman paling menyeramkan. Saya memanglah ada waktu-waktu yang seram. Kadang-kadang nak naik kereta, nak pandu kereta, balik malam-malam seorang pun seram. Tapi ini yang paling seram Casey dalam hidup saya. Apabila saya berada di rumah saya ni, di Shah Alam ni, saya tinggal di sebuah apartmen. Dan apartmen ni saya berkongsi dengan dua orang lagi kawan lah. Kami berkawan
dan bekerja di tempat yang sama. Jadi kami sebulan suara bertiga ni menyewa sebuah apartmen. Jadi duit bulanan tu kita bagi tiga. Taklah berat sangat. Jadi kata Nana, apa yang terjadi ketika kawan saya ni dia telah pun mengambil cuti selama lebih kurang 2 minggu. Jadi 2 minggu dua-dua kawan saya yang ambil cuti ni mereka adik-beradik lah. Jadi satu balik kampung, satu lagi pun ikut. Mereka cuti 2 minggu. 2 minggu kata Nana, saya duduk dalam rumah ni seorang diri. Tak pernah saya duduk seorang diri. Pada waktu itu, itulah pertama kali saya duduk dalam apartmen yang kami sewa ni seorang diri. Dan inilah kisah yang Nana nak ceritakan. Pendengar Ria 897. Ada kalanya bila saya dengan 2 orang lagi teman saya yang tinggal di dalam satu apartmen, kita dua akur dalam apartmen tu. Kadang-kadang rasa seram, rasa seperti ada sesuatu. Walaupun dalam apartmen tu cuma ada 2 bilik tidur. Satu bilik tidur saya, satu lagi bilik tidur yang mana adik-beradik ni berkongsi lah, merupakan kawan yang bekerja sama tempat dengan saya. Jadi bila mereka dah tak ada ni, mereka bercuti balik kampung selama 2 minggu, saya seorang diri pertama kali. Saya dah rasa takut. Teman saya 2 orang ni kata, kalau saya nak panggil kawan untuk 2 minggu ni, panggillah tidur dengan saya. Saya kata tak nak lah. Saya pun tak selesa tidur dengan orang luar. Memang ada kawan ke si, tapi yelah, ini pun rumah yang kita sewa, milik teman saya juga. Jadi akhirnya saya beranikan diri. Saya seorang diri dalam rumah berkenaan. Malam yang pertama kawan-kawan tak ada, macam-macam bermain di fikiran saya. Saya duduk dekat ruang tamu sedang menonton TV KC. Pada waktu tu tengah tengok drama. Konon-konon tengok drama romantis ni, saya berangan lah yang saya ni heroin dalam drama tu, kata Nana. Tiba-tiba KC, drama yang saya tonton, TV tu mati dengan sendirinya, macam ada orang matikan TV. Saya naik marah ni. Alamak, TV ni buat perangai pula. Pula bab drama tu bahagian yang paling menarik. Alamak, saya terus jadi marah. Saya hidupkan TV. TV ni pula dia nak menyala, tunggu beberapa saat baru dia menyala. Jadi saya pun tunggu. Jadi bila tengah tunggu TV nak menyala, TV tu blank screen tau, warna hitam, kata Nana. Jadi bila TV tu blank screen, screennya warna hitam, ia ibarat macam cermin, boleh nampak refleksi. Saya tekan, TV tu tengah nak nyala, hitam, dalam beberapa saat baru TV tu menyala. Astaghfirullahalazim, ya Allah kisi. Saya nampak dekat sofa tepi saya kisi di tepi saya sofa ada orang sedang dalam keadaan rukuk. Mata terbeliak tengah tengok saya kisi melalui refleksi pada TV berkenaan. Saya tulis astagfirullah. Saya terperanjat kisi. Saya tulis, saya istighfar, tengok kiri tengok kanan. Saya tengok TV dah menyala. Dan saya dah tak kisah lagi tentang drama tu. Masih lagi terbayang-bayang kisi wajah yang menakutkan. Itu baru malam pertama kisi. Malam berikutnya saya dah takut. Masih lagi terbayang-bayang. Tapi itulah, saya dah nekat dan standby surah-surah suci dekat telefon bimbit saya. Alhamdulillah malam tu cuma rasa seram, tak kena ganggu. Begitu juga dengan malam kedua, malam ketiga, masuk malam keempat, dia muncul lagi kisi. Waktu tu saya pula sedang berada dekat dapur, tengah nak masak mi segera. Tengah masak mi segera perisa kari. Wow, sedap tu taruh telur, cili sos, sayur. Sempat saya selit. Jadi saudara, kata beliau, saya tengah masak ni, mi segera tengah masak. Sambil-sambil saya masak, saya dengar dekat background tu ada bunyi suara TV. Sedang iklan. Masak. Tiba-tiba kisi saya dengar bunyi suara orang seolah-olah macam menangis. Pendengar Ria 897 FM. Saya dekat dapur ni terus jenguk. Daripada pintu dapur saya jenguk dekat ruang tamu.
dengar macam orang nangis dalam rumah ni. Tak mungkin lah. Mungkin agaknya suara dari TV. Okeylah, saya pun masak Maggi, dah masak semua, masuk dalam mangkuk. Angkat mangkuk tu taruh depan. Kemudian sedang tonton TV. Casey, okey. Tak ada apa-apa, habis makan, cuci mangkuk. Tengok jam dah pukul 11, nak tidur besok kerja. Matikan TV, masuk dalam bilik, tutup pintu, nak tidur. Tiba-tiba Casey tengah baring atas katil. Dia main ketuk pintu, Casey. Dalam apartmen tu tak ada orang lain kecuali saya. Kali ini dia ketuk pintu, saya tak buka, Casey. Hari yang kelima, saya dah tidur bukan seorang diri. Saya dah paksa salah seorang kawan juga yang kerja tempat dengan saya, sama tempat dengan saya. Saya kata, engkau kena temankan aku sampai diorang balik. Nasib baiklah, bila ada orang dalam rumah, tetap ada gangguan, tapi tak sedahsyat yang saya kena seorang diri. Teman saya sampaikan kata apa? Rumah kau ni seram juga Patutlah kau suruh aku temankan kau. Tahu tak apa, Misteri Jam 12. Kalau sudah bersedia, kita teruskan dengan kisah dalam MJ12. Ada juga Obek Mardi kirimkan pengalaman beliau. Akan saya kembali selepas ini dalam Misteri Jam 12. Saudara, seperti yang saya katakan awal tadi, saya ingin berkongsi pengalaman tentang rumah usang. Rumah yang dah lama terbengkalai, yang usang. Dan ini yang pasti bukan di Singapura. Pengalaman ini berlaku di sebuah daerah di Indonesia. Lebih tepat lagi, ini di Cirebon. Di Cirebon ke Cirebon, tak tahu macam mana nak sebut Mohon maaf kalau mungkin saya tersalah sebut. Kisah yang berlaku di Cirebon, Indonesia, dan kita akan teruskan Cirebon di Indonesia. Kiriman daripada Rini berkongsi pengalaman ini sewaktu beliau masih kecil. Katanya, salam kenal Mas Casey, salam kenal pada anda Cirebon. Ini berkenaan dengan sebuah rumah yang tidak lagi didiami oleh sesiapa. Rumah ini terletak di dalam sebuah kawasan perhutanan di Cirebon. Dan waktu itu saya katanya usia masih muda lah. Biasa pada usia muda ni kita kata beliau ni sukalah merayap sana sini dan saya cuba memahami sebab dia menggunakan ada perkataan-perkataan Indonesia. Saya cuba terjemahkan dalam bahasa rantau ini, bahasa Melayu. Jadi kata Rini, pada usia muda suka merayap sana sini dan kadang-kadang sampai lewat malam dengan teman-teman. Jadi beliau dan juga beberapa orang teman pernah ternampak sebuah rumah yang usang. Rumah ini terbengkalai, yang tidak lagi didiami oleh sesiapa. Dan rumah ini juga adalah tempat katanya di sini tempat mereka mengambil narkoba. Narkoba tu narkotiks ataupun dada lah. Jadi pada malam-malam hari kalau ke rumah banglo ini, nanti dalamnya dapat lihat cahaya lilin. Mereka ni sedang mengambil dadah ataupun narkoba. Dan waktu mereka temui rumah ni memang tidak ada orang di dalamnya. Malah beliau dan juga lebih kurang berapa ni? 6 orang rakan termasuk dirinya, 6 orang rakan, semuanya adalah anak gadis, masuk ke dalam rumah terbengkalai ini. Kemudian bila masuk ke dalam, masing-masing hanya menggunakan torchlight ataupun lampu suluh, dan kita pergi dari satu sudut ke sudut yang lain. Pada waktu itu masih belum ada lagi HP ataupun handphone Casey, dan nak beli video kamera pun memang tidak mampu. Jadi apa yang kita lihat itulah menjadi satu kenangan dalam hidup. Cuma ada torchlight yang dibawa, cuma ada 2 lampu suluh sahaja. Banglo ini agak besar. Ia mempunyai ruang tamu yang luas, living room yang begitu luas, dan ada 2 tingkat, tingkat bawah dan lantai bawah dan lantai atas, katanya Rini. Apabila kita berada di bawah ni, semua rasa takut Jadi salah seorang teman kaget. Kaget tu dalam bahasa Indonesia, kaget tu dalam bahasa Melayu terkejut ataupun terperanjat.
Kalau salah tolong tunjukkan salah seorang teman kaget, ya. Lalu dia terpekik sekuat-kuatnya di rumah usang ini. Jadi semuanya memberi tumpuan kepada teman yang kaget ini. Jadi semua tanya, Mona, kenapa dengan kamu? Mona hanya berdiri dan seluruh anggotanya menggigil ketakutan. Dan langsung kita semua cuba bertanya pada Mona beberapa kali, tapi Mona enggak bisa berbicara, ya. Masih lagi dalam keadaan ketakutan, kaget. Jadi yang memeranjatkan, saya melihat Mona ni sebelum dia dalam keadaan menggigil seluruh anggota badan, bila dia pekik, ya, dia menjerit sekuatnya. Jarinya dia tunjuk dekat atas, iaitu atas tangga tu, dia tunjuk. Jadi saya orang yang pertama saya pandang. Jadi bila semua orang beri tumpuan pada pada Mona yang sedang kaget, semua tanya, Mona kenapa? Saya ni, kata Rini, mata saya sedang lihat di atas, di lantai 2 ataupun di tingkat 2, yang mana di hujung tangga tu sedang lihat. Perhatikan, sebabnya tadi sebelum Mona dihampiri oleh teman-teman, Mona sempat tunjuk di atas. Jadi entah macam mana, kata Rini, aku meninggalkan teman-temanku, lalu aku berjalan seorang diri tanpa teman-temanku sedari. Jadi kawan-kawan Rini, yang mengirimkan email pada saya ni, tak sedar yang Rini ni dah berjalan. Katanya aku naik tangga 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah sampai ke atas. Jadi sampai ke atas, aku melangkahkan kaki lagi, lalu aku berada di salah sebuah kamar di lantai 2. Bayangkan, pendengar Ria 897 FM, beliau berada di lantai 2 di salah satu bilik. Dekat dalam bilik itu, bila berada dekat dalam, angin tiup, ada habuk masuk mata, kata beliau. Rini kata, lalu ada angin yang kuat tiup. Bilik itu penuh dengan habuk itu masuk ke dalam mataku. Jadi beliau ni terpaksa tutup mata, pejam matanya. Dia pejam mata, sambil tu dia gosok-gosok lah, sebab mata dia dah masuk habuk ni. Bila saya tutup, pejam mata, sedang nak gosok mata, dalam masa yang sama, dia ternampak yang dia ni, walaupun matanya pejam, boleh kulihat kamar ini, Kisi. Dalam keadaan mata pejam, kok mataku tutup tapi bisa lihat. Jadi bila aku lihat dengan mata tutup, kemudian aku gosok mataku, aku buka balik mataku, masih berada dalam bilik, dalam kamar, masih di tempat yang sama, dan aku pejam mata, masih di kamar yang sama, tetapi agak berlainan sedikit dalam kamar itu. Yang aku ada bila aku pejam mata, seolah-olah aku berada pada dimensi beberapa tahun yang lalu ketika rumah ini masih ada penghuninya. Jadi aku buka mata, tutup, buka. Kemudian aku terperanjat. Masuk seorang wanita dalam keadaan mataku pejam. Seorang wanita masuk dalam rumah, dalam kamar, langsung aja naik ke atas katil. Bila di atas katil, dia keluarkan tali. Tali itu digantung di atas siling kamar tidur itu. Ada besi yang katanya ada besi lah yang terjuntai itu. Kemudian dia ikat tali itu pada besi, dia sarungkan pada lehernya, dia lompat dari katil, dia mati tergantung bunuh diri dalam kamar yang aku berdiri pada saat itu. Tolong! Setelah aku lihat, aku buka mata, gelap, aku masih seorang diri. Baru aku sedar. Aku memekik, kata Rini, memekik tolong beberapa kali. Baru temanku sedar yang aku tidak ada bersama dengan mereka. Mereka, iaitu 2 orang teman, naik ke atas. Lagi yang lain berada di bawah menemani Mona yang masih dalam keadaan kaget. Jadi pendengar Ria, 2 orang teman naik ke atas, katanya, Rini, kok kamu sampai ke atas? Bila kamu naik?
Aku hanya berdiam diri, Mas Casey. Aku nggak boleh kawal. Waktu itu seolah-olah ada sesuatu yang mengawal diriku, memanggil aku secara perlahan-lahan. Kemudian aku masuk ke dalam kamar tidur. Seperti ada sesuatu yang ingin diberitahu, disampaikan kepada aku. Malam itu semua teman-teman meninggalkan bangunan banglo yang usang ini, yang menyeramkan. Terima kasih. Selamat tengah malam. Dan di bawah kiriman email ini, Rini menceritakan lagi, Bang Casey, selepas itu bila aku pulang ke rumah, aku waktu tidur seringkali akan jam 12. Okey, itu dia kisah dari Rini berkongsi pengalaman. Ini berlaku di Cirebon ke Cirebon, macam itulah sebutan. Mohon maaf kalau salah ya teman-teman. Casey akan bacakan kisah dari Ober Mardi yang berkongsi pengalaman. Sementara itu, terima kasih pada rakan-rakan yang ada di Facebook Ria 897. Kita ada Nur Nakibah. Katanya, kami student college Unity Malaysia tengah study untuk final exam. Setiap malam kita orang dengan MJ12 terbaik. Abang Casey, selamat malam. Selamat malam kepada pelajar-pelajar yang sedang mendengar dari College Unity Malaysia. Wah, tengah belajar. Semoga semua akan lulus peperiksaan ya, peperiksaan akhir tahun ini, dan akan menjadi jutawan. Ya, jutawan. Dia tak cukup, dia kena jutawan yang baik hati dan beriman. Terima kasih. Terima kasih juga pada Kak Nana Sarina. Selamat Vos. Wow, Kak Nana tukar gambar, nampak profil. Selalu lain profil. Ini lain sikit gambarnya. Anyway, katanya kelakar juga dengar burung tu cakap hantu. Baik seram jadi kelakar pula. Best MJ12 dari The Netherlands. Terima kasih. Saya tak tahulah bunyi burung tu cakap hantu macam mana. Saya cuba buat je lah. Mungkin bunyi dia lagi seram agaknya. Hantu. Terima kasih pada Brother Belah Tinggi. Hati-hati Casey, malam ni malam Jumaat, esok malam Sabtu, lusa malam Ahad, lepas tu hari Isnin. Terima kasih mengingatkan saya hari. Kadang-kadang kita duduk dalam konti ni lupa hari apa. Jain Ibrahim, terima kasih. Firdaus Abdul Rashid, terima kasih. Katanya seram betul kisah-kisah malam ni, Casey. Ini daripada Nana Sakina, sedang mendengar sekarang ini. Hi Casey, hello. Nama saya Diana Hakim. Saya suka mendengar rancangan MJ12 dan doing my final year exam juga. Saya pelajar dari Unisim di Singapura. MJ12 is the best, kata Diana Hakim. Terima kasih pada Diana. Selamat mengulang kaji pelajaran dan juga akhir tahun. Kak Nur Kia Jones, Assalamualaikum DJ Casey. Waalaikumsalam. Semua burung-burung yang ada kat sini geng burung hantu. Katanya sekarang masuk musim tengkujuh dan sejuk, jadi tutup pintu, tutup tingkap, bunyi pun tak masuk. Okey, best musim sejuk Singapura, Malaysia, dia punya bahang kes kronik punya bahang. Baiklah, saya akan bacakan kiriman daripada Obek Mardi yang berkongsi pengalaman. Kata Obek Mardi, mana tadi, kejap. Okey, ini dia. Katanya berhati-hati buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Sangka baik biar ada limitnya. Jangan sangka baik sampai ke mati. Amboi Obek berfalsafah pada pagi ini. Jadi orang Melayu kita dan khususnya manusia lah suka dididik bersangka baik ataupun dipanggil husnuzon. Yalah, dalam bahasa Arab dia panggil husnuzon, bersangka baik. Nampak Jadi oleh kerana itu kita ni kadang-kadang mudah terpedaya, mudah terkena. Ini berlaku kepada salah seorang pesakit yang mendapatkan bantuan saya. Bersangka baik. Dia ni sebenarnya telah pun terkena buatan orang kerana dia terlampau baik dan sentiasa bersangka baik. Begini, katanya saya rahsiakan nama pesakit ini. Saya gunakan nama Siti, bukan nama sebenar.
Siti ni bekerja di salah sebuah syarikat, di sebuah pejabat. Dan dekat pejabat ni ada seorang lelaki lah dikatakan suka dengan Siti. Siti ni pula tak suka dengan lelaki ni. Dan ada kalanya yalah, lelaki ni cuba daripada apa yang dikongsi oleh Obot Mardi ni, lelaki ni cubalah untuk ajak keluar, untuk bercakap. Siti katanya Siti ni boleh berkawan, dia tak kisah, dia akan bercakap, berbual. Tapi lebih dari itu, kalau jadi pasangan, Siti akan tolak. Sampaikan pada satu hari, kebetulan ia adalah hari lahir Siti. Dalam ofis, ramai-ramai orang, lelaki ni datang bawa hadiah. Dia berikan Siti hadiah. Siti terima, kata terima kasih. Ambil. Orang kasih kita mengambil. Orang memberi kita menerima. Jadi dia ambil hadiah tu, terima kasih. Hadiah tu yang diberikan adalah minyak wangi ataupun wangi-wangian Casey. Siti memberitahu dia pakai minyak wangi tu. Pergi kerja dia pakai satu kali, besok dia pakai lagi. Lama-kelamaan dia seringkali menggunakan minyak wangi yang diberikan sebagai hadiah. Dan selepas itu dia mula rapat dengan lelaki yang dia tak suka ni, sebab lelaki ni adalah suami orang. Kemudian dia keluar makan. Kemudian dia ada harapan dan ada perasaan, ada hati balik rumah. Setiap kali Siti kalau balik rumah selepas kerja, Siti rasa macam ada benda tak kena, macam rindu sangat. Dan besok tak sabar nak pergi kerja kerana nak jumpa dengan lelaki ni. Sebelum dia pakai minyak wangi, dia boleh tolak. Dia kata tak apa kawan, tak apa, kita kan kawan, working colleague, kawan di satu pejabat. Dan apa yang berlaku, Siti tak dapat rasakan perbezaan pada dirinya. Dia tak dapat lihat. Yang dapat lihat adalah ahli keluarga dan kawan-kawan yang menegur. Kawan tegur, tapi kawan kalau tegur setakat tegur. Kau ni dah berubah. Dulu kau cakap tak suka, dia tu suami orang tau. Dan katanya Siti, kata Obot Mardi dalam kiriman kepada saya, Siti akan jawab, suami orang pun bukan aku nak kahwin dengan dia. Lama-kelamaan daripada kawan jadi suka, jadi kasih, cinta, sayang, dan tak boleh berenggang. Sampaikan katanya di sini ibu saya, kata Siti, ibu Siti dapat melihat perbezaan pada anak gadisnya. Ibu Siti mendapat kontak number saya, kata Obot Mardi, berjumpa dengan Siti, bercakap dengan Siti, bual. Sebabnya selalunya pesakit-pesakit macam ni kita kena interview, Casey, kata Obot Mardi. Bila kita interview, kita investigate apa yang berlaku, di mana dia berada, tempat mana selalu dia pergi, lelaki ni apa kaitan. Jadi kita tahu, kita akan bercakap. Sambil tu berfikirlah, dia macam CSI, amboi Obot Mardi. Jadi bila dah cakap, saya dah berbual dengan dia. Selepas saya dapati minyak wangi rupanya yang dia pakai. Saya pun tanya, boleh Siti tunjukkan Obot minyak wangi yang Siti dapat sebagai hadiah? Dia pun masuk bilik, dia keluarkan. Casey, minyak wangi ni, tengok botol branded lah, macam minyak wangi yang beli dekat Mustafa Center tu. Saya pegang. Kemudian apa yang berlaku, saya ambil, Obot Mardi kata, secawan air putih yang saya ada baca sesuatu. Saya ambil botol minyak wangi ni, saya sembur dekat dalam air tu. Tapi sebelum saya sembur, masukkan jari telunjuk dalam air putih tu, air jarang yang dah dibaca. Saya kacau air tu, buat pusingan bulatan. Jadi dalam tu dah macam puting beliung. Dia pusing. Saya keluarkan jari, saya spray minyak wangi dekat dalam. Pendengar Ria 897, minyak wangi tu lazimnya akan ikut pusing air tu, akan ikut pusing. Bila saya sembur, minyak wangi tu berkumpul, kemudian jadi sesuatu macam berat dan terus jatuh ke bawah gelas ataupun cawan yang saya pegang. Jadi ini bermakna minyak wangi tu telah pun disihir. Kemudian saya kata pada Siti, Siti, ni minyak wangi Obot bawa balik boleh?
Obert nak tengok sekejap. Siti jadi marah. Tak boleh, Bert. Ini orang kasih saya. Ada sentimental value. Tak adalah. Obert nanti besok lusa Obert kasih balik. Tak boleh. Ini tak boleh. Ini barang berharga untuk saya. Sampai gitu sekali, Casey. Dipendekkan cerita, kata Obert. Obert baca sesuatu. Siti terus pingsan. Depan mak, depan bapa, Siti pingsan depan saya. Bila saya membaca beberapa surah, saya ambil minyak wangi itu. Kemudian saya kata ini puncanya Siti berubah. Ada orang letak barang. Saya rasa mungkin lelaki itu nak Siti suka dengan dia. Alhamdulillah, Casey, kata Obert Mardi, Siti dapat dirawat dan keadaan kembali pulih seperti biasa. Saya kalau nak type lebih terperinci memang panjang kisah saya. Kadang-kadang 5 muka surat pun belum tentu habis. Tapi sedikit sebanyak di sini kita boleh pelajari. Berbuat baik berpada-pada. Maksud berbuat baik, kata Obert Mardi, biar saya jelaskan. Orang kasih barang kita ambil. Buat baik tak tu? Sebab orang kasih. Kalau kita tak ambil, orang kecil hati. Kita ambil. Kemudian barang tu jangan pakai. Kita kasihlah adik kita ke. Kita kasih kawan. Dia bukan tahu pun. Betul tak, Casey? Jadi dalam istilah bahasa peribahasa Melayu, berbuat baik berpada-pada, kita tetap buat baik. Orang kasih barang kita ambil. Orang masak penat-penat, jiran masak. Kadang-kadang kita ada naluri manusia, kata Obert Mardi. Kita boleh rasakan jiran kita ni ada niat tak baik. Boleh rasakan. Tapi bersangka baik. Kita ambil makanan tu. Kemudian jangan makan. Kasihlah. Orang lain ke, kawan dekat kerja ke, bawa bungkus. Jiran tengok, kasih balik pinggan kosong. Dah makan. Ya. Dia pun tak kecil hati. Jadi itulah yang dimaksudkan berbuat baik berpada-pada. Terima kasih dan selamat tengah malam. Lift tu turun, dah turun. Baru saya masuk, pintu terbuka, saya masuk. Saya tekan tingkat rumah saya, iaitu tingkat 14. Tekan tingkat 14. Pintu nak dekat tutup, saya nampak ada makcik tengah jalan. Saya tak kenal sebenarnya makcik tu, tapi pernah nampak. Saya dengan segera tekan butang lift. Sebab kalau makcik ni nak tunggu lift turun, memang lama, azab. Pintu terbuka, makcik tu pun jalan masuk. Dalam hati saya ni, kau ngasam betul. Terima kasih pun tak ada. Jadi makcik ni jalan, berdiri dekat belakang saya. Saya tingkat 14, makcik ni tingkat 15. Jadi dia tekan tingkat 15. Maaf, saya tekan tingkat 14. Jadi makcik ni tinggal tingkat 15. Apa yang berlaku? Saya nak toleh, nak tanya cik tingkat berapa. Kemudian dia tak layan. Saya tengok depan, dah ada orang tekan tingkat 15. Mungkin dia tekan, saya tak perasan. Jadi kata beliau, saya pun diri dalam lift. Dalam hati ni masih macam marah lah. Orang tunggu dia, terima kasih pun tak ada. Pintu lift terbuka, saya keluar. Keluar tak ada toleh belakang, nak senyum ke apa, tak adalah. Jalan sampai depan rumah, buka pintu. Kemudian apa yang berlaku? Besok pagi, saya beritahu mak. Kata, semalam kau balik kau apa? Saya balik kau 1. Tunggu, semalam mak, ada makcik ni, tak tahulah, dia tingkat-tingkat. Mak saya cakap lah. Saya beritahu mak, dia tingkat 15. Sombong. Pintu lift nak tutup, orang tahan buka untuk dia. Lepas tu dia terima kasih, thank you pun tak ada. Saya marah. Kemudian mak saya cakap, makcik tingkat 15. Sebab mak saya tanya lagi, makcik ni gemuk-gemuk pendengar Misteri Jam 12. Mak saya kata, minggu lepas makcik tu dia dapat berita dah meninggal dunia. Mak saya kenal dengan makcik tu. Tingkat 15, rumah paling hujung, pintu nombor 2. Saya terdiam. Tak adalah mak, mungkin salah orang tak? Mungkin mak saya salah orang. Tapi Casey, bila saya fikir balik, saya naik lift, saya tekan tingkat 14. Saya toleh belakang nak tanya dia tingkat berapa. Saya toleh depan, dah ada orang tekan tingkat 15. Misteri Jam 12. Okey saudara, masa tidak mengizinkan saya nak baca cerita, nak berjawab panggilan pun tak sempat.
itulah bila dah seronok baca cerita ni kadang-kadang saya suka baca nanti bila baca masa berlalu Dan terima kasih sekali lagi pada para peminat rancangan MJ12 yang berada di Singapura, khususnya orang kampung Singapura yang berada di seberang tambak di Malaysia, yang berada di mana saja, di England, di Netherlands, di Amerika, ada juga yang sedang mendengar di Australia. Terima kasih di Brunei Darussalam, di Tanjung Balai Karimun, di Batam Indonesia, khususnya yang mendengar rancangan MJ12. Terima kasih. Dan kalau nak kirim email, kirimkan ke alamat misterijam12@gmail.com. Ya, misterijam12@gmail.com. Sebab ramai yang tanya. Jumpa anda lah. Ini pun dah masuk hari Jumaat, iaitu 14 Oktober 2016. Selamat kepada kaum Adam menunaikan ibadah ataupun solat Jumaat nanti. Terima kasih dan terus bersama Ria. Selamat pagi. Bye-bye. Burung tiong makan betik. Saya balik pun cantik.